Walaupun telah pulih, kesan akibat COVID-19 masih membelenggu diri hingga mengganggu aktiviti harian. Malah ada yang berdepan trauma dan hidup dalam kerisauan kerana merasakan diri seolah tidak sihat seperti dahulu. Semua itu antara gangguan emosi ditanggung bekas pesakit yang pernah melalui detik hitam setelah disahkan positif. Kepada wartawan Siti Khatijah Jaafar, mereka berkongsi kisah. Umum kini mengetahui COVID-19 adalah penyakit yang menjadi pembunuh utama di dunia dan hari ini merekodkan 4.08 juta kematian. Di Malaysia, setakat ini jumlah kumulatif kes positif melebihi 900,000, manakala kes pesakit yang sembuh keseluruhan melebihi 770,000. Mengakui ambil mudah dengan prosedur operasi standard SOP, Nizar, seorang penjawat awam, disahkan positif COVID-19 5 Jun lalu. Sebagai pesakit kategori ketiga, keadaan menjadi rumit apabila Nizar juga pada masa sama menghidap bronkitis. 4 bahagian di paru-parunya bengkak dan memerlukan bantuan oksigen. Menjalani kuarantin kendiri selama 8 hari di rumah dan 2 hari di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC Maeb Serdang, Nizar akhirnya sembuh. Namun, tidur malam bapa 3 anak ini tidak lagi lena apabila seringkali terganggu akibat kesukaran bernafas. Sampai sekaranglah saya tidur menangis ni. Sebab dada tu sakit sangat. Tak tahu nak cakap. Saya duk fikir, aku ni anak kecil lagi ni. Kan sampai satu tahap, aku ni dah nak pergi ke? Kalau kita asma, kita sesak nafas, kita macam ibarat boleh kontrol lagi. Tapi ni rasa macam tahap oksigen tu sampai tahap ni. Sampai saya dah tak boleh nak bernafas lagi. Nizar juga trauma apabila berada di kawasan tumpuan ramai kerana bimbang dijangkiti lagi. Tahap ketakutan tu ada. Nak berjumpa dengan orang ni. Wak Imam kata saya nak pergi kedai, sebenarnya saya takut. Takut sangat. Macam saya cakap tadi lah, kita ni nak jaga ni. Tapi orang tak nak jaga. Datang seboleh-boleh serapat-rapatnya. Macam kalau saya pergi pekan pun, saya tengok orang ramai, saya tak turun dah. Perkara sama turut dilalui Megawati bukan nama sebenar yang mendapat jangkitan dari tempat kerja bulan lalu. 4 anaknya juga positif. Walaupun tidak menghidap penyakit kronik, Megawati dilaporkan agak tenat apabila bergantung kepada bantuan oksigen selain mengalami batuk berdarah. 9 hari bertarung nyawa di Hospital Tampin, pernah hampir berputus asa meneruskan hidup, semangat yang ada pada ibu tunggal ini dapat mengatasi ketakutan apabila mengenangkan nasib anak-anak dan keluarga. Ya, memang dah seram. Masa nak pergi kerja memang dah seram. Tapi terpaksa juga nak pergi kerja sebab nak menyara family kan. Boleh tercunggap-cunggap nafas macam tu. Tapi dia akan ambil masa lagi untuk steady balik. Pengalaman kedua-dua bekas pesakit itu kami ajukan kepada Ketua Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Putrajaya, Dr. Azizul Awaluddin. Maka untuk menguatkan tahap minda anda di stand emosi, apa yang anda perlu lihat? Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai talian helpline psikososial sepanjang masa dan juga kita ada klinik-klinik kesihatan untuk mendapat penilaian awal untuk mendapatkan sama ada rawatan ubatan dan terapi-terapi kaunseling yang bersesuaian sama ada untuk meningkatkan kebolehan problem solving, untuk meningkatkan coping skill anda ataupun terapi-terapi lain yang lebih spesifik. COVID-19 tidak kenal siapa pun mangsa mereka dan pastinya individu yang pernah dijangkiti wabak ini pastinya mereka tidak akan melupakan kesakitan maupun penderitaan yang dialami sama ada dari segi fizikal maupun secara psikologi. Dan anda ataupun saya yang masih lagi bebas daripada wabak ini, pastikan kita sentiasa mematuhi SOP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Siti Khatijah melaporkan untuk TV3.